Untuk persoalan atau persoalan berikutnya ni, saya tertarik tadi apa yang dibincangkan oleh yang berbagai doktor menerangkan kepada kita tentang 3 jenis syariat, iaitu yang pertama itu syariat Allah, yang keduanya adalah syariat Islam, dan yang ketiganya syariat Nabi Muhammad SAW. Menyebabkan saya tertanya satu persoalan, Ustaz. Ada orang yang berpandangan kita dah ada syariat Nabi Muhammad. Jadi mengapa pula kita perlu untuk bermazhab? Ustaz, apakah pandangan Ustaz berkaitan dengan kepentingan kita dalam bermazhab ni? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat itu sebenarnya sudah jelas, ya, sudah jelas. Sebab syariat ni dia bagi perkara dasar, ya. Cuma adakah kita kita kata kita baca semua Al-Quran faham, kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab kadang-kadang bila kita baca hadis tu sahih ke tak sahih, hadis ni palsu ke tak palsu, hadis ni mansuh ataupun tidak, ya. Sebab dia nak jadi syariat tu dia nak kena jelaskan semua perkara tu dulu, ya. Kalau hadis tu sudah dimansuhkan, dia tak jadi syariat dah. Dia tak boleh pakai dah. Dia tak boleh pakai dah, hadis tu dah dimansuhkan, kan. Hadis dah dimansuh. Misalnya hadis nikah mut'ah. Tak boleh. Kan? Ada hadis dia, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan nikah mut'ah, kan? Kemudian Rasulullah tak benarkan, haramkan, kemudian benarkan, kemudian haramkan. Jadi last sekali hadis yang sampai kepada kita ialah Rasulullah haramkan. Jadi kita baca tak habis hadis tu, kita baca hadis Rasulullah benarkan. Habis. Ataupun kita baca hadis Rasulullah benar, Rasulullah haram, Rasulullah benar, Rasulullah haram, Rasulullah benarkan. Last sekali kita baca hadisnya Rasulullah benarkan. Jadi itu satu yang akan merosakkan agama Islam, ya, agama Islam. Jadi sebab itu di sinilah datang kepentingan mazhab, dia nak menerokai hadis-hadis ni dengan nas Al-Quran ini, nak confirmkan, nak pastikan yang mana satu yang mu'tamad, yang mana satu yang akhir, yang sahih daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi untuk memudahkan kita, sebenarnya mazhab ni kepentingan dia untuk memudahkan kita, ya, memudahkan kita. Sebab bila kita mengaji itu kita kata rukun wudu ada 6, batal wudu ada 5, ya. Rukun wudu ada 6, batal wudu ada 5. Tapi kalau kita bagi hadis, dia tak kumpulkan semua perkara tu dalam satu, kan? Ada hadis kata batal wudu dengan sebab makan makanan yang dimasak oleh api, ya. Ada hadis wudu makan makanan daging unta, kan? Makan daging unta kena wudu. Tak apalah kita tak makan daging unta, kan? Makanan yang disentuh oleh api, kan? Jenis semua maknanya majoriti pakai ais sebenarnya. Kan pakai air, tak sentuh oleh api, kan. Jadi kita dah ambil wuduk pun, nak pergi sembahyang Jumaat ambil wuduk dah kat pejabat, singgah kedai sebelum masjid tu, kan, makan dulu, kan, makanan masak kena ambil wuduk pula, kan. Jadi ulama kaji, batal wuduk 5 je, yang ni je, yang lain tu dah tapis dah, hadisnya dimansuhkan, hadisnya adalah. Jadi dia nak memudahkan kepada kita. Kalau serahkan kepada kita, beratlah kita nak kaji hadis dan sebagainya. Jadi sebab itu sebahagian orang dia buat misalan beginilah, dia nak memudahkan kepada kita ni, dia nak mudahkan kepada kita macam kedai makan lah. Kedai makan ni mana kita nak singgah, kedai makan yang ready masak dah, ya. Saya nak makan ni sekian, dia hidang yang kita nak. Ataupun kedai makan yang dia ajak kita masak sama-sama. Masya-Allah. Saya nak makan tom yam. Okey, jom kita potong ayam sekali, sembelih ayam dulu, kita lapah ayam, kita potong bawang, letih lah gitu, kan. Bila nak makan tu, saya nak makan hak siap dah, kan. Jadi jom kita kaji hadis. Boleh kaji hadis tu, tapi bimbang takut letih lah. Jadi itu mazhab tu dia nak mudahkan. Apa yang mazhab sebut ni semua daripada hadis, semua daripada Quran. Jadi nak memudahkan masyarakat kita. Itulah jadi antara kepentingan bermazhab sebenarnya adalah untuk mempermudahkan kita di dalam mengerjakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar.